Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, berjumpa saya lagi dalam video kali ini, tuan-tuan dan puan. So, saya nak bincangkan tentang kenapa ramai masih takut dengan iklan berbayar ni, tuan-tuan dan puan. Especially dengan Facebook Ads lah. Okay, tuan-tuan dan puan, mengikut pengalaman saya, dah ramai orang saya jumpa, dah ramai student yang saya ajar tentang Facebook Ads, dan klien-klien saya yang saya share tentang Facebook Ads, saya buatkan Facebook Ads untuk mereka ni, tuan-tuan dan puan. Saya dapat satu sebab kenapa mereka sebenarnya takut nak iklan berbayar ni. Nombor satu, tuan-tuan dan puan, yang paling utama sekali, tuan-tuan dan puan, adalah mereka tak faham. Mereka sendiri tak faham tentang Facebook Ads ni. That's why, tuan-tuan dan puan, kita tengok ramai orang yang ada sejarah pernah kena tipu dengan advertising agency. Sebenarnya bukan mereka kena tipu, tuan-tuan dan puan, kerana mereka tak faham apa yang advertising agency tu cuba sampaikan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan kena ingat bahawa Facebook Ads bukanlah tempat untuk dapatkan sale. Okay? Sebab Facebook Ads adalah tempat untuk kita capai pelanggan kita, capai kita punya targeted audience, ataupun tempat untuk kita dapatkan lead sahaja. Untuk dapatkan sale, tuan-tuan dan puan, perlukan satu lagi platform closing. Sama ada tuan-tuan dan puan nak gunakan WhatsApp, landing page, website dan sebagainya. Okay, so tuan-tuan dan puan kena faham konsep ni dulu. Bila tuan-tuan dan puan hire advertising agency, mereka hanya akan bagi leads. Okay, hanya bagi leads untuk tuan-tuan dan puan close. Okay, sekiranya tak boleh close, tuan-tuan dan puan, maknanya itu itu kesilapan di bahagian closing. Alright, tuan-tuan dan puan. So, itu yang kita kena faham. Okay, benda-benda macam ni, tuan-tuan dan puan, membuatkan orang ramai trauma ataupun rasa macam Facebook Ads ni tak relevan untuk mereka buat duit, tuan-tuan dan puan. Okay, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan satu cerita ya. Tentang seorang seorang kawan saya dulu, dia seorang lawyer. Okay, so dia sewa dekat satu lagi law firm yang lebih besar, satu spot, macam satu office kecil lah dekat office dia tu. So dia pun sewa dekat situ. Okay, so dia seorang lawyer, dan lagi seorang tu seorang lawyer juga, seorang berbangsa Chinese, okay, Chinese, dan kawan saya ni Melayu. So dia pun duduk dekat situ, dan kemudian the Chinese lawyer ni, lawyer yang ada a bigger firm ni, dia selalu datang dekat kawan saya tu dan bagi nasihat dan bagi tips, bagi tunjuk ajar dan sebagainya, macam mana nak dapatkan bisnes dan sebagainya. So satu hari kawan saya ni pun pelik kan. Dia kata satu hari dia tanya yang ni, bos, kenapa you selalu bagi I tips, ajar I macam-macam semua, cakap kan, padahal kita ni bersaing ni, kita dua law firm yang berbeza, cakap kan, walaupun saya baru start. Dia reply senang je, tuan-tuan. Dia kata, kalau I tak ajar you buat duit, macam mana you mau dapat duit bayar sewa ini tempat, kan? So macam tu lah, tuan-tuan, konsepnya dalam Facebook ni, tuan-tuan. So dalam Facebook Ads ni, tuan-tuan, Facebook akan berusaha sedaya upaya untuk kita dapatkan sales, supaya tuan-tuan, kita sentiasa akan gunakan dia, kan? Kita akan sentiasa menggunakan perkhidmatan dia. So itulah Facebook Ads, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, seperti yang saya cakap tadi, tuan-tuan memerlukan satu lagi platform closing yang berkesan. That's why, tuan-tuan, dalam video panduan Facebook Ads Mastery, saya integrate Facebook Ads dan juga OnPay. Okay, OnPay ni adalah satu sistem urus bisnes, tuan-tuan. Ada landing page, tuan-tuan. Buat sementara waktu tak perlu ada website pun tak apa, tuan-tuan. Okay, so maknanya tak payah kita boleh belajar melalui dua platform ni dululah. Okay, sebelum, walaupun saya kata website ni sangat-sangat penting, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada lebih baik, tapi untuk dapatkan website tu mungkin memerlukan masa yang agak panjang. Jadi tuan-tuan, saya integrate Facebook dan juga OnPay terlebih dahulu. Okay, so point dia, tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan faham apa sebenarnya Facebook Ads ni, baru tuan-tuan ada keberanian nak keluar duit. Betul tak, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak berani keluar duit sebab apa? Sebab kita tak faham ataupun kita tak yakin. Bila kita tak faham, macam mana kita nak ada keyakinan terhadap sesuatu platform tu? Betul tak? Okay, so tuan-tuan, yang penting tuan-tuan kena faham dulu apa Facebook Ads ni. So macam mana Facebook Ads ni works, tuan-tuan? How does it works? Okay, dia macam ni, tuan-tuan. Dia macam konsep lelong. Okay, kalau tuan-tuan pernah tengok dekat TV ke, ataupun tuan-tuan pernah pergi sendiri tempat lelong ni ke, kan? Contohlah kata kita nak lelong rumah. Harga rumah adalah RM200,000. Lepas tu ada orang angkat tangan. Okay, saya nak bid, kan? Saya nak bid RM220,000 kan. Lepas tu ada lagi seorang datang, okay, saya RM240,000 kan. So lepas tu lagi ramai datang ni sampailah dapat
harga yang mereka tak boleh nak lawan dah. Macam tu jugalah Facebook Ads, tapi dalam skala yang besar dan laju tuan-tuan, menggunakan mesin kan, menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. So laju dia bergerak. So begitulah tuan-tuan, bagaimana Facebook Ads works. Okay, so tuan-tuan, that's why kadang-kadang bila kita letak certain budget yang kecil kan, iklan kita jarang nampak ataupun tak berapa nampak sangat, tak mencapai reach yang besar kan, kita akan capai reach yang kecil. That's why tuan-tuan, dalam video panduan Facebook Ads Mastery, saya ada ajar macam mana kita nak buat setting supaya iklan kita tu pergi dekat orang yang kita nak saja. Ibarat dia macam ni tuan-tuan, kalau lah kita ada dalam satu kolam, kita nak dalam kolam tu ada banyak jenis ikan keli, ikan patin dan sebagainya kan, ikan lampam lah apa semua. Ada banyak jenis ikan, tapi sebenarnya tuan-puan, kita nak ikan keli saja kan. So kita nak ikan keli saja. So macam mana kita nak target satu kolam yang penuh dengan ikan-ikan lain ni? Macam mana kita nak pergi dekat ikan keli saja? So macam itulah tuan-puan, perumpamannya saya ajar dalam video panduan Facebook Ads Mastery, supaya tuan-puan boleh target dekat at least mungkin bila tuan-puan baling jala tu kan, ada sikit je lah masuk ikan patin dengan ikan lampam tu. Taklah semua kan, tapi kebanyakannya adalah ikan keli. Macam tu lah tuan-tuan. Okay, so konsep dia macam tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, walaupun sebegitu kan, tak semestinya kita memerlukan bajet yang begitu besar untuk buat Facebook Ads tuan-tuan. Okay, kita hanya memerlukan iklan kita menjadi orang kata, kita boleh bersaing dengan cara yang lain tuan-tuan. Sebagai contoh tuan-tuan tengok ni, kalaulah contohlah kata ada dua jenis iklan kan, ni dia sebenarnya banyak tapi saya tunjuk dua lah bagi senang nampak. Okay, Ads A dan juga Ads B. Contoh, Ads A keluarkan bajet sebanyak RM30 sehari, manakala Ads B mengeluarkan bajet sebanyak RM50 sehari. Okay, so dari segi dasarnya tuan-tuan, kita akan lihat bahawa of course Ads B yang menang dalam pertandingan lelong tadi, auction tadi. Okay, angkat-angkat 50. Okay, 50, 1, 2, 3. Okay, 50 menang. So dia akan dapat reach yang lebih. Okay, tapi tuan-tuan, Facebook ni dia ada satu lagi mekanisme ataupun satu lagi benda yang dia ambil kira dalam iklan tu tuan-tuan, iaitu kualiti sesebuah iklan tu. Okay, kualiti sebuah iklan ni sangat-sangat penting tuan-tuan, yang saya akan share dalam video panduan Facebook Mastery tu, macam mana nak buat iklan kita ni berkualiti tuan-tuan. Okay, sebab apa tuan-tuan? Contoh bila jadi situasi macam ni tuan-tuan. Okay, Ads A walaupun RM30 sehari, Ads B RM50 sehari, tapi Ads A mempunyai quality ranking yang tinggi, mempunyai high quality, dan juga Ads B mempunyai low quality tuan-tuan. Dia ibarat macam ni lah tuan-tuan. Kalau kita masuk rumah orang tuan-tuan, dia ada kalau dia ada certain set of rule, ataupun kita masuk dalam sebuah negara, dia ada certain set of rule, undang-undang yang kita kena ikut. Jadi kita kena ikut lah. Kalau tak ikut, maknanya kita boleh jadi boleh kena tangkap ke dekat negara dia dan sebagainya kan. Macam tu lah tuan-tuan dalam Facebook. Maknanya kita menumpang dekat rumah dia tuan-tuan. So buatlah gaya menumpang tuan-tuan. Betul tak? Okay, so janganlah buat gaya macam rumah sendiri tuan-tuan. Okay, so bila kita ikut segala polisi, itulah salah satu caranya tuan-tuan. Bila kita ikut segala polisi dengan baik, jangan letak ayat-ayat yang dia Facebook tak suka, okay, dengan menggunakan cara beriklan yang sangat Facebook sarankan, maka iklan kita boleh jadi iklan yang high quality tuan-tuan. Bila jadinya seperti ini tuan-tuan, Ads A mempunyai kualiti yang lebih tinggi daripada Ads B, walaupun bajet Ads B lebih tinggi daripada Ads A, kemungkinan besar boleh jadi Ads A akan jadi lebih baik daripada Ads B tuan-tuan. Okay, so tuan-tuan dan puan, kita kena faham dulu benda ni. Ini baru sebahagian daripadanya tuan-tuan. Saya akan buat tuan-tuan puan lebih faham lagi dalam video-video yang ada dalam video panduan Facebook Ads Mastery tuan-tuan puan. Okay, sekian, terima kasih.